Mungkin inilah kali pertama dan kali terakhir saya dapat pakai baju ni, baju kuliah, sebab saya dah SEM akhir dan mungkin ni kali terakhir saya dapat pakai. Tiba-tiba. Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ni saya nak berkongsi dengan anda isu ekonomi lah akibat daripada COVID-19. Apa yang terjadi terhadap ekonomi. Jadi dekat sini hasil daripada saya punya kajian ataupun pembacaan artikel saya. Wow. Jadi saya dapat rumuskan ataupun dapat mengambil isi-isi penting daripada satu artikel ni, daripada Berita Sinar mengenai kesan COVID-19 terhadap ekonomi ni secara makroekonomi. Oh, sebelum tu saya nak perkenalkan diri saya dululah. Baik, nama saya Ahmad Fakri Putra bin Fauzi. Saya seorang pelajar UPSI, kos AE07 iaitu Ekonomi Kewangan. Degree. Dan sekarang ni saya semester 7 lah. Obviously saya tak dapat rasa pergi ke kuliah lagi dah. Tapi ya, nak buat macam mana? Terima je lah. Okay, balik pada topik utama kita. Saya cakap tadi tentang makroekonomi. Di sini kita harus tahu yang mana GLIC, Government Linked Investment Company, semakin menguncup ekonomi dia. GLIC ni penting sebabnya GLIC ni dia macam fungsi dia tu sebagai dia nak merangka polisi pelaburan dalam negara. Dan di bawah GLIC ataupun di dalam GLIC ni ada lagi satu badan iaitu PNB, Pelaburan Nasional Berhad. Betul ke? Betul je lah. PNB, yang mana PNB ni seperti yang mana anda perlu tahu iaitu dalam PNB ni ada sebanyak 14 juta pelaburan saham. Di mana orang-orang yang melabur kat dalam PNB ni bergantung amanah terhadap tim PNB ni untuk pelaburan saham yang telah dilaburkan tu lah. Jadi dekat sini masalahnya keadaan semakin meruncing, di mana kita tahu yang COVID-19 ni telah memberi kesan bukan terhadap skop mikroekonomi saja, malah makroekonomi. Sukar untuk sebuah negara punya investment tu menunjukkan graf yang menaik. Jadi saya boleh katakan itulah dia kesan COVID-19 terhadap ekonomi negara kita. Kalau kita pergi ke skop pandangan yang lebih tertumpu secara individualistik ataupun makroekonominya, kita boleh nampak yang mana satunya adalah kehilangan pekerjaan. Syarikat-syarikat yang tak mampu menampung pekerja-pekerja yang ramai, pihak pentadbiran ataupun pengerusi syarikat tu terpaksa membuat satu plan untuk menggugurkan beberapa jawatan-jawatan ataupun pekerja dalam syarikat mereka. Dari situ dapat kita lihat kadar pengangguran pun boleh meningkat disebabkan COVID-19 ni. Itu kita tengok daripada skop orang yang bekerja dengan majikan. Manakala pula orang yang bekerja sendirian. Maksud saya dia buat kerja sendiri. Contohnya dia meniaga goreng pisang, dia meniaga pasar malam. Andai kata itu adalah kerja, satu-satunya kerja yang dia lakukan. Macam mana dia nak cari dia punya mata pendapatan? Sekiranya COVID-19 ni melarang untuk menjalankan aktiviti pekerjaan harian mereka seperti biasa. Dekat sini sebenarnya as time goes by, kita boleh nampak yang sebenarnya rules PKP ni makin lama makin orang kata loose lah. Bukan loose, maksud saya macam rules ni makin ada tolak ansur, ada toleransi, di mana ada sedikit pelepasan, di mana contohnya dapat melakukan pekerjaan, ada tempoh waktu, ada SOP-SOP yang perlu dipatuhi. Jadi sebenarnya perubahan SOP ni pada saya sangat bagus dan secara tak langsung membantu pekerja-pekerja yang saya katakan bekerja sendiri ni, yang kita nampak dia membuat bisnes sendiri ataupun usahawan-usahawan yang bergerak sendiri ni dapat melakukan diorang punya bisnes ataupun kerja secara face to face seperti biasa yang mereka lakukan setiap hari. Itu adalah dua yang boleh saya katakan daripada sudut individu. Dan sebenarnya banyak lagi kesan-kesan COVID-19 ni terhadap individu maupun secara luas. Jadi inilah beberapa yang boleh saya kongsikan dengan anda kesan COVID-19 terhadap ekonomi, khususnya buat individu, mikroekonomi dan juga khususnya secara luas iaitu makroekonomi. Saya harap anda faham dan juga jelas dengan saya punya penyampaian yang agak kurang jelas ni. Macam mana tu? Hari kata daripada saya, jangan lupa kita putuskan rantaian COVID-19 ni, kita stay at home dan jangan lupa patuhi SOP dan pakai face mask, wash your hands dan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fakri mengundur diri.